Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6. Juga harap semuanya berada dalam keadaan baik dan jom hari ini kita belajar tempoh mengikut unit masa. Let's go. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk belajar bagaimana untuk mengira tempoh masa dalam sebarang unit masa. Apakah itu tempoh? Tempoh adalah jangka masa yang tertentu atau batas waktu yang tertentu. Tempoh, kalau dari segi formula matematiknya adalah tempoh bersamaan masa akhir tolak masa mula. Okey, kelas kita lihat pada contoh yang pertama. Adrian menaiki kereta kebal dari sempadan Selangor menuju ke sempadan Johor. Adrian memulakan perjalanan pada jam 1.30 dan dia sampai di sempadan Johor pada jam 22.30. Berapa lamakah tempoh masa yang diperlukan oleh Adrian untuk perjalanan tersebut? Kelas masa mula jam 1.30, masa akhir jam 22.30. Tempoh adalah bersamaan dengan masa akhir tolak masa mula. Jadi kita cikgu perkenalkan pada kamu satu kaedah namanya kaedah tertingkap. Bentuk T sebenarnya. Kaedah tertingkap, tapi cikgu buat dalam bentuk table begini supaya kamu nampak sikit dengan lebih jelas jam dan minit. Kemudian kita letak 30 bahagian minit dan jam 22.30. Ingat masa akhir dahulu. Kita letak di atas, tolak jam 1.30, kita letak 30 pada bahagian minit dan 1 pada bahagian jam. Jadi 30 tolak 30 dapat sifar dan 2 tolak 1 dapat 1 dan 2 tolak sifar dapat 2. Jadi tempoh masa yang diperlukan oleh Adrian naik kereta kebal dari Selangor ke Johor adalah 21 jam. Jangan buat 21 jam 21 sifar-sifar pula, 21 jam sebab tempoh. Contoh yang kedua, Jonathan menaiki bas ekspres pada jam 21.20 dari Tuaran ke Lahad Datu. Tempoh perjalanannya ialah 5 jam 30 minit. Nyatakan waktu dia tiba di Lahad Datu. Okey, kita gunakan lagi kaedah tertingkap. Masa bertolak jam 21.20. Tempoh perjalanan 5 jam 30 minit. Jadi kita buat bentuk kaedah tertingkap T bentuk T 24 sifar-sifar tolak 21.20. Okey, kenapa jam 24? Ini disebabkan oleh kerana ketika jam 21.20 tu adalah pukul 9.20 kan malam. Jadi pukul 9.20 malam itu dia akan bergerak, okey. Masa itu akan bergerak sehingga jam 12 tengah malam. Jadi jam 12 tengah malam itu adalah jam 24. Okay. Jadi jam 24 tolak 21.20 sebab bila di tengah malam dia akan bergerak ataupun dia akan beralih ke hari yang baru kan. Jadi kita akan kira daripada jam 24 kemudian tolak 21.20 kita akan dapat pinjam dulu dapat 60. Okey, kemudian tolak 60 tolak 20 dapat 40 pada bahagian minit. Manakala pada bahagian jam, oleh kerana kita dah pinjam tadi 1 jam, jadi tinggal 23 jam. Kemudian tolak dengan 21, 3 tolak dengan 1 dapat 2. Jadi 2 jam 40 minit daripada pukul 9.20 malam itu hingga pukul 12 tengah malam adalah 2 jam 40 minit. Sedangkan tempoh perjalanannya 5 jam 30 kan. Jadi kita akan ada baki lagi 2 jam 50 minit. Okey, jadi untuk jam yang seterusnya itu, okey, kita mula daripada tengah malam iaitu jam sifar. Kita tambah dengan 2 jam 50 minit sebab dia ada baki lagi kan. 2 jam 50 minit, 5 jam 30 minit tolak 2 jam 40 minit ada baki lagi 2 jam 50 minit. Jadi tambah dengan 2 jam 50 minit kita akan dapat 50 pada bahagian minit dan pada bahagian jam kita akan dapat 2. Jadi masa tibanya adalah jam 2.50 ataupun pukul 2.50 pagi. Okey, hari seterusnya. Okey, tadi kita selesaikan mengikut kaedah tertingkap.
sekarang cikgu nak tunjukkan kaedah garis masa. Untuk kaedah garis masa ni adalah salah satu kaedah yang mudah juga, boleh digunakan bagi menyelesaikan ataupun mencari tempoh mengikut unit masa. Okey, kita mulakan daripada masa bertolak dia jam 21.20. Okey, kemudian bergerak 1 jam. Okey kan, bergerak 1 jam. Kita akan sampai pada jam 22.20. Kemudian tambah lagi 1 jam, jam 23.20. Tambah lagi 1 jam, jam 00.20. Kemudian tambah lagi 1 jam, okey, jam 1.20. Tambah lagi 1 jam, jam 2.20. Kemudian ada lagi 30 minit kan? 30 minit kita tambah dengan 30 minit, kita akan dapat jam 2.50, iaitu masa tiba. Jadi cikgu dah letak di sana keesokan harinya. Okey, keesokan hari itu adalah selepas daripada pukul 12 tengah malam. 12 AM, pukul 12 AM. Tempoh adalah bersamaan masa akhir tolak masa mula, dan kita akan dapat masa akhir bersamaan dengan masa mula tambah dengan tempoh. Okey, jadi kita akan dapat masa akhirnya ataupun masa tibanya adalah jam 2.50. Contoh seterusnya. Okey, setiap hari Alfonso akan menghantar makanan sebagai rider Food Panda kan. Bermula pada pukul 8 AM. Dia akan berhenti pada pukul 8 PM. Berapakah tempoh masa Alfonso bekerja sebagai rider Food Panda setiap hari? Ini cikgu nak tunjukkan satu situasi. 8 AM, 8 pagi, dan berhenti pada 8 PM, 8 malam. Okey, kalau kita gunakan kaedah tertingkap, yang biasa, masa mula pukul 8 AM, masa akhir pukul 8 PM, jadi tempoh merupakan masa akhir tolak masa mula. Jadi ikut kaedah tertingkap, kita letaklah 8, tolak dengan 8, dan kita akan dapat sifar. Okey, jadi sifar jam, dia tak bekerja maksudnya. Adakah begitu? Ini adalah merupakan satu kesilapan. Cikgu nak tunjuk satu kesilapan bila kita buat pengiraan 8 AM ke 8 PM, murid selalunya akan ada yang buat 8 tolak dengan 8 pada bahagian jam. Salah. Jadi bagaimana kita nak selesaikan sebenarnya? Sebenarnya begini, apabila kita buat pengiraan, yang paling terbaik adalah kita tukar dahulu daripada sistem 12 jam kepada sistem 24 jam. Contohnya di sini masa mula pukul 8 AM, kita tukar pada sistem 24 jam, akan jadi jam 8. Kemudian masa akhirnya pukul 8 PM. Okey, pukul 8 PM bila kita tukar dia kepada sistem 24 jam, dia akan jadi jam 20. Barulah kita tolak. Tempoh bersamaan masa akhir tolak dengan masa mula. Kita pun letak pada bahagian kaedah tertingkap masa akhir di atas. Okey, jadi jam 20 tolak jam 8. Okey, kita akan dapat sifar pada bahagian minit, dan 20 tolak 8 kita akan dapat 12. Jadi kita akan dapat jawapannya 12 jam. Barulah logik. Adakah logik daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam, tiba-tiba tanya berapa tempoh masa kamu kerja? Oh, 0 jam. Sifar jam. Mana boleh begitu kan? Daripada 8 pagi itu penat. Jadi bos pun tak bayar gaji lah nanti. Jadi sebenarnya salah. 8 pagi hingga 8 malam adalah 12 jam. Okey kelas, sekarang kita beralih kepada pengiraan tempoh masa mengikut unit hari, bulan dan tahun. Sebelum itu kita nak ingat kembali bilangan hari dalam sebulan. Kita lihat pada bulan Januari ada 31 hari. Pada bulan Februari 28 atau 29 hari. 29 hari itu berlaku dalam tahun lompat. Okey, tahun lompat ni tahun apa? Tahun lompat ni adalah tahun yang berlaku setiap 4 tahun, di mana bulan Februarinya mempunyai 29 hari. Okey, Mac 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Jun 30 hari, Julai 31 hari, Ogos 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari,
Dan yang terakhir Disember 31 hari. Mungkin ada murid yang cakap, susah cikgu mau ingat mana tu 31 hari, mana 30 hari. Susah cikgu. Jadi di sini cikgu nak ajar cara yang lebih mudah untuk ingat. Kita tengok pada anggota badan kita saja, iaitu pada bahagian knuckle, penumbuk kita ni. Pada bahagian kita punya fist kita ni, genggam dulu tangan seperti penumbuk. Jangan tumbuk kawan pula, jangan tumbuk dinding pula. Kemudian bermula daripada tangan kanan, mula daripada tangan kanan, daripada hujung yang pada bahagian jari, kata apa, jari yang paling kecil ni, baby finger, daripada jari kelingking, jari paling kecil, tulang yang timbul menggambarkan bulan yang memiliki 31 hari. Januari 31 yang timbul. Ke ada sini yang semuanya timbul ataupun semuanya tenggelam? Tidak kan? Kita punya knuckle kita ni, penumbuk kita ni, kita akan ada yang bahagian tinggi, kita ada bahagian rendah. Jadi bahagian tinggi itu 31 hari, bahagian rendah itu 30 hari. Kan? Kecuali Februari. Februari yang ada 28 ataupun 29 hari untuk tahun lompat. Jadi senang. Kita guna kita punya knuckle. Cuba kamu lihat pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan di sini. Kamu buat sendiri pada penumbuk kamu. Cuba test. Kamu boleh baca ataupun kamu boleh kira tulang yang timbul 31 hari, ruang yang tenggelam, bahagian yang tenggelam itu adalah 30 hari. Kita lihat pada satu contoh. Berapakah tempoh masa dalam hari dari 5 Julai hingga 9 Julai? Ada murid yang akan kira, cikgu, 9 tolak 5 itu kita letak, kita buat macam ni. 9 tolak dengan 5, kan? Jadi kita akan dapat 4. Cikgu, 4 hari bah cikgu? 9 tolak 5, 4 hari. Betul atau salah? Sebenarnya salah. Sebab 9 tolak 5 itu adalah bila kita tolak nombor biasa. Tapi bila melibatkan hari, sebab kita kena kira 5 hingga 9 Julai itu, 5 Julai itu pun dikira. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebenarnya bila kita buat calculation ataupun pengiraan untuk hari, kita kena tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab kita kira daripada 5 Julai itu. Kita tidak boleh anggap untuk kita kira hari ini, kita tolak macam 9 tolak 5 dapat 4. Tak boleh begitu. Dia kena tambah 1 sebab pengiraan kita bermula daripada hari pertama yang kita masukkan dalam pengiraan itu. Jadi kita akan dapat sebenarnya 5 Julai hingga 29 Julai, kita akan dapat sebenarnya jawapannya adalah 5 hari. Ingat untuk hari, bila selepas kita tolak, kita kena tambah 1. Jom kita lihat contoh lain. Khairi mendapat suntikan Pfizer pada 10 Mei 2021. Manakala adiknya Adlan mendapat suntikan vaksin Sinovac pada 6 Julai 2021. Berapakah tempoh masa dalam bulan dan hari Khairi dan Adlan mendapat suntikan masing-masing? Tarikh suntikan vaksin Pfizer Khairi adalah 10 Mei 2021. Manakala tarikh suntikan vaksin Sinovac Adlan 6 Julai 2021. Jadi kita buat bentuk tertingkap. Kemudian tempoh adalah masa akhir tolak masa mula, kan? Jadi kita letak 6 dalam hari dan bulannya 7. Tolak dengan 10 untuk hari dan kemudian 5 untuk bulan. Kenapa 7 untuk bulan? Yang pertama tu sebab 6 Julai itu adalah bulan 7. Kenapa tolak dengan 5 pada bahagian bulan? Sebab 5 itu adalah Mei, bulan Mei, jadi bulan 5. Kena ingat bulan Mei itu bulan berapa, bulan Jun bulan berapa, bulan Julai itu bulan berapa. Kena ingat. Sebab kalau memang tak ingat, memang tak dapat nak tolak. Jadi bila kita lihat pada bahagian hari, 6 tidak boleh tolak dengan 10, kan? Jadi kena pinjam dengan 7. Kena pinjam pada bahagian bulan. Jadi 6 kita potong, jadi 7 itu bila kita lepas kita potong tinggal 6. Persoalan sekarang ni, bila kita untuk hari 6 tu, kita nak tambah 30 ke atau nak tambah 31? Persoalan dia. Jadi sebenarnya bila kita nak tambah 30 ataupun 36, kita kena tambah dengan bulan yang selepas kita potong.
Kita potong 7 itu kita tinggal 6 kan. Jadi bulan 6 tu bulan Jun. Jadi bulan Jun tu ada berapa hari? 30 hari. Kenapa kita tak pinjam 7? Kenapa kita pinjam dengan 6? Sebab bulan 7 belum cukup sebulan. Tak cukup lagi sebulan. Baru 6 hari. Iaitu 6 Julai kan. Jadi yang dah cukup sebulan adalah bulan Jun. Bulan lepas. Jadi trik dia adalah bila kita potong 7 itu, kita tinggal 6. Jadi 6 kita lihat bulan Jun itu ada berapa hari? Bulan 6 kan bulan Jun. Jadi 30 hari. Jadi kita pinjam dengan 30 hari. Jadi 6 tambah 30 dapat 36. Kita ingat mesti pinjam dari bulan Jun, iaitu bulan sebelum bulan Julai. Okey, kemudian 6 tolak dengan 10. Lepas kita tambah dengan 30 kan, kita dapat 36. Tolak dengan 10 kita akan dapat 26. Kemudian 6 tolak 5 akan dapat 1. Nah, adakah 1 bulan 26 hari? Kita dah bincang sebelum ini kan. Mesti pada bahagian hari kena tambah dengan 1. Jadi bila kita tambah dengan 1, kita akan dapat 27 untuk bahagian hari dan 1 pada bahagian bulan. Jadi tempoh masa sebenarnya adalah 1 bulan 27 hari. Jangan kamu jawab 1 bulan 26 hari. Untuk hari kita kena tambah dengan 1. Sebab kita kira daripada hari yang pertama itu, iaitu 10 Mei. Okey, kemudian untuk bahagian lukisan, memang cikgu buat macam table kan, jadual. Tapi sebenarnya kamu hanya kalau dalam kelatihan ataupun dalam exam, kamu boleh letak bentuk T saja. Cikgu ada tulis, cikgu ada buat tu kan, garisan warna merah tu T. Yang T itu kamu hanya perlu letak bulan dan juga hari. Tapi untuk memudahkan kita nampak, cikgu buat dalam bentuk table. Tapi sekiranya kamu nak buat dalam bentuk T saja, kamu buat je T besar, kemudian letak sebelah kanan tu hari dan bahagian bulan di sebelah kiri. Terus kamu boleh buat calculation dia. Kaedah tertingkap ataupun kaedah T. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Kes pertama COVID-19 di Malaysia yang telah dilaporkan secara rasminya pada 25 Januari 2020. Proklamasi darurat pula telah tamat selepas 1 tahun, 6 bulan, 7 hari selepas kes pertama tersebut. Bilakah tarikh proklamasi darurat akan tamat? Soalannya susah ni. Okey, penyelesaian dia. Tarikh pertama kes COVID-19 25 Januari 2020. Dan tempoh masa daripada kes pertama hingga proklamasi darurat tamat adalah 1 tahun 6 bulan 7 hari. Jadi kita buat bentuk tertingkap, kaedah tertingkap. Okey, untuk bahagian hari 25 lah, pada 25 Januari kan. Untuk bahagian bulan, oleh kerana bulan Januari kita letak 1 dan tahun 2020 kita letak 20 di sana. Kemudian bila kita nak cari tarikh proklamasi, kita kena tambah dengan bahagian tempoh. Okey, untuk 1 tahun, 6 bulan dan 7 hari. Jadi 25 tambah dengan 7 kita akan dapat 32. 1 tambah 6 dapat 7 dan 20 tambah 1 dapat 21. Maksudnya sudah beralih ke tahun 2021. Bila lihat pada bahagian 32 tu kan lebih sudah daripada 30 hari ataupun 31 hari dalam sebulan. Jadi kita nak tolak. Kita tolak dengan 31. Kenapa tolak dengan 31? Sebab kita lihat pada bulan 7. Bulan itu kita sudah tambah tadi kan, 1 tambah 6 dapat 7 kan. Jadi 7 itu adalah bulan 7. Jadi Julai ada 31 hari. Jadi kita tolak dengan 31. Kalau katalah dia bulan Mei, 31 lagi. Kalau dia katalah dia bulan April tak ada 30. Jadi kena tolak dengan 30. Kalau dia bulan Februari 28, tahun itu bukan tahun lompat. Jadi tolak dengan 28. Jadi bergantung pada bulan yang kita dapat pada bahagian bulan itu. Okey, jadi tolak 31 bukan tolak 30 sebab bulan 7 adalah bulan Julai, ada 31 hari. Jadi tolak 31. Kemudian bila kita sudah tolak 31 itu, maksudnya bilangan hari yang 31 itu telah berpindah ke bulan sebelah. Jadi kena tambah dengan 1 bulan. Bila tambah dengan 1 bulan,
kita akan dapat pada bahagian 32 tolak dengan 31, kita akan dapat pada bahagian hari dapat 1, dan 7 tambah 1 dapat 8. 21 untuk tahun. Jadi tarikh tamat proklamasi darurat bersamaan masa mula tambah dengan tempoh, kita akan dapat 1 Ogos 2021. Jadi bila waktu exam, cikgu letak di sana garisan merah itu. Jadi kamu hanya perlu lukis garisan merah tu je. 1, 2 dan /3. Jadi bentuk kaedah tertingkap kamu buat begitu. Kemudian bahagian sebelah kanan hari, bulan dan juga tahun. Cikgu letak gambar table itu supaya nak memudahkan untuk kamu faham. Tapi ketika kamu buat waktu exam atau waktu latihan, kamu hanya boleh buat lukis tertingkap, lukis table, jadual begitu, ataupun kamu boleh guna kaedah tertingkap, kaedah garisan begitu saja untuk gambarkan kaedah tertingkap. Kamu buat T begitu, kemudian letak sebelah kanan tu hari, di tengahnya bulan dan sebelah kirinya tahun. Senang. It's so simple. Okey, kita ada latihan tempoh mengikut unit masa. Kirakan tempoh yang berikut. Kita ada beberapa soalan. Untuk A, pukul 10 pagi hingga pukul 9.30 malam. Jadi kita kira dari segi jam dan juga minit lah tempoh masa dia. Untuk B, 21 Mei 2021 hingga 18 Ogos 2021, nyatakan dalam hari dan bulan. Dan kemudian C, April 2017 hingga Ogos 2020, nyatakan dalam tahun, bulan dan hari. Kemudian lengkapkan jadual berikut. Pukul 1.30 AM pagi. Okey, jadi tempoh masanya 4 jam 15 minit. Bilakah waktu tiba? Dan soalan kedua yang di bawahnya adalah mula pukul berapa, jam berapa dan sampai pada jam 5.15. Okey, tempoh masanya 6 jam 30 minit. Okey, jadi kamu cubalah jawab soalan ini dan kita jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Saya harap kamu semua faham. Kalau tak faham, angkat tangan dan tanya pada cikgu bila-bila masa saja. Okey, sampai sini je. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Ciao.